uh, mudah-mudahan kita dapat turut berlatih, gigih melakukan amal ibadah dan memahami Al-Quran satu perkara yang dituntut dalam bab tadabbur. Jadi kita cuba berlatih supaya kita dapat memahami Al-Quran langsung daripada teks yang memberikan satu nikmat yang cukup manis dari segi bila kita tilawah atau kita membaca Al-Quran dalam solat. Okay, jadi kita mula pada ayat 64 hari ini kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kisah selepas mereka berjalan. Lepas tu Nabi Musa minta pembantunya untuk keluarkan makanan yang bentuk ikan yang tadi masak, tapi ikan tu dah lari ke sungai. Okey. Jadi kita mula pada ayat 64 dia ni, jadi itu yang Nabi Musa cari tempat itu untuk jumpa dengan seorang lagi hamba Allah yang dikatakan oleh Nabi Khidir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala dzalika ma kunna nabgh. Jadi ini Haji Asri ada terangkan dalam grup ayat ni. Jadi qala, dia telah berkata, dzalika, itulah ma kunna nabghi, apa kunna nabgh. Ma kunna adalah kami telah. Wa ma kunna jadi kunna isim inna nahnu nabghi khabakana. Dia khabakana dalam bentuk jumlah. Jadi dia punya nahnu juga ni, nahnu. Dia dalam keadaan marfu, sebab dia jadi khabakana. Dan mansub tapi dalam bentuk marfu. Sebab dia fi'il, dia bukan dekat isim. Dia fi'il, dan ini dalam marfu dia punya huruf akar ba, ghain, ya. Kan? Jadi ya atau alif maksurah. Jadi dia marfu dengan ya tu juga. Dan bila dia untuk mudahkan sebutan, ya tu hazaf. Jadi ini sebenarnya nabri dengan dia punya fa'il nahnu, kami cari, kami cari, dan kami nabri. Bari ini kalau kita tengok pada ayat Quran, ayat makna dia ada kalau barian lain, kalau barian sama berarti barian maksud kebencian barian atau baria. Kalau itu boleh masuk juga ini perkara yang buruk. Seperti dalam surah Maryam. Baria itu jadi pelacur pula. Tapi bari ni cari, nak beri kami cari. Jadi qala dzalika ma kunna nabri. Dia telah berkata, Musa berkata, itulah apa yang kami cari sebenarnya. Nabri itu di mana ikan kari ajaib berlaku pada tempat pertemuan dua lautan. Okey. Qala dzalika ma kunna nabri. Okey, ada soalan ni ayat ni. Nabri marfu dengan ya tapi ya hazaf. Itu ni fi'il mudhari. Tinggal 2 huruf saja. Okey. Baik. Fartadda ala asarihima qasasa. Fartadda, jadi fa maka yang tadda fi'il madhi untuk untuk dua orang, ada na, ni ada alif. Fartadda, maka mereka rodal kembali. Dia fartadda, mereka berdua kembali. Ala atas asang rihima, asang jejak langkah ataupun jejak langkah asari. Masuk ke perjalanan dia lah, perjalanan dia. Kalau perjalanan hidup pun asari juga. Ini perjalanan dia berjalan, dia musafir asarihi. Jadi asari dengan mudhaf ilaih, jejak langkah mereka qasasa. Qasasa dikisahkan, atau qasasa ni daripada sama dengan kisah. Macam al-qasas.
kisah Nabi Musa, fi al-qasasa ni dia dalam bahasa Inggeris trace. Maksudnya kalau dia patah balik, dia kembali, dia tak ada dia kembali atas jejak langkah dia dengan ikut jalan yang sama. Kebalikan tu mengisahkan apa yang berlaku. Itu maksudnya. Jadi kalau ada batu tu yang dia pijak, sebelum tu dia pijaklah batu juga dalam patah balik sebalik tempat yang dia mula tadi untuk cari Nabi Khidir. Okey, itu maksud dia. Fartadda, maka mereka berdua kembali atas jejak langkah kedua mereka. Qasasa, satu persatu maksud tracing. Jejak langkah tracing. Okey. Okey, itu ayat pertama. Ada soalan? Okey. Tak ada soalan? Okey, jelas dah. Insya-Allah. Terus sambung ayat kedua. Qala lahu Puan Zaitun. Ayat fawajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wawajada abdan min ibadina atainahu rahmah. Okey. Min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wawajada famatul wajadani wawajada dapat untuk dua orang juga tu. Ada alif tu kan belakang tu. Ada alif tu. Ada alif maksud dua. Maka mereka dua dapati. Maka mereka berdua dapati. Kedua mereka dapati abdan. Abdan ni abdi. Seorang hamba. Dia isim, dia ada tanwin tu, seorang hamba. Min daripada Arab ibadina. Ibadina kami, ibadi pun sama juga tak? Hamba. Plural. Oh, ada alif tu kan? Jadi seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Seorang hamba daripada hamba kami. Atainahu ya. Kamu. Ta kamu kan? Taina. Nah, kami telah beri. Oh, nah kami. Punya dan atai ni fi'il apa? Ataina fi'il madhi. Fi'il madhi. Kami telah beri. Kami telah sampaikan, terangkan. Kami telah beri. Telah beri dia. Rahmat. Ini daripada indina. Ini sisi. Nah kami. Wa'allamnahu dan alamnahu. Fi'il madhi. Kami telah alam ni ilmu lah. Ilmu kan dia. Kami telah mengajarkan dia. Kami telah mengajarkannya min ladunna dari sisi kami. Ilmu. Okey. Baik. Cuba daripada depan pada mula. Maka kedua mereka mendapati atau jumpa. Berjumpa. Maka mereka berdua berjumpa seorang hamba dari hamba-hamba kami. Telah kami berikan. Yang telah kami berikan dia. Yang telah kami berikannya rahmat daripada sisi kami dan daripada sisi kami dan kami telah mengajarkannya mengajarkannya dari sisi kami ilmu. Ini kata Nabi Khidir, Allah beri dia kelebihan dengan berilmu daripada sisi Allah. Ilmu dia tahu apa yang akan berlaku, dia kasyaf lah. Apa yang akan berlaku, lepas tu dia ambil tindakan awal. Itu ni ilmu laduni ni orang guna ilmu laduni daripada ni ladunna sisi kami. Ilmu laduni, ilmu daripada Allah.
istilahnya difahamkan ilmu tu yang ada perkara yang yang karamah yang di itu ilmu laduni. Okey? Ada soalan? Haji Ismail apa khabar? Kau puasa? Baru masuk. Nah. Ada soalan? Tak ada. Tak ada eh? Aku tak lagi. Ustaz, kalau apa dia tadi mana ladunna kan? Itu hanya untuk Allah sajalah di sisi kan? Dunal daripada sisi kami ya, ilmu daripada Allah lah. Maknanya Ilmu daripada Allah. Kalau nak ikut benar-benar semua ilmu daripada Allah kan. Tapi dalam hal ni dimasukkan ilmu khusus dari segi yang Nabi dia adalah perkara yang langsung pada Allah. Itu. Ya, dia negara. Okey? Kadang-kadang setengah orang baca Quran ni dah dapat mukjizat dia aja, tu jadi masalah. Khususnya ramai orang Melayu lah kan. Dia baca Quran nak ada ilmu laduni, nak tahu nak perkara gaib. Tu yang kesilapan kita. Dia masalah orang Melayu lah, suka sangat ilmu laduni. Itulah macam orang Melayu. Tapi ada karama-karama yang Allah beri pada setengah-setengah orang. Itu pun kita tak tahu. Kadang dia pun tak tahu dia ada. Orang lain pun nampak. Okey, teruskan. Puan Jainab, Puan Jenab. Silakan Puan Jenab. Puan Jenab boleh? Puan Jenab? Puan Jainab? Belum lagi? Belum lagi lah Ustaz, saya dengar je ya. Okey, Puan Jainab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nanti untuk Puan Jainab, saya lupa Puan Jainab ada ni. Jadi fawajada abdan ini fi'il madhi, wajada mereka itu telah dapati abdan, jadi abdan ni dalam keadaan mansub dia menjadi maf'ul kepada wajada lah. Wajada ni huma, dia punya fa'il huma, dan mereka dua telah berarti seorang hamba dari hamba-hamba kami. Ibadina mudhaf ilaih, ibadah atainahu, kami telah berikan dia, jadi hu dhamir bila terlekat dengan fi'il madhi automatik jadi maf'ul lah. Jadi kami telah berikan dia rahmatan. Ini maf'ul kedua, rahmatan. Atainahu, kami telah beri dia rahmat. Sebab itu dia mansub. Rahmatan mansub. Min indina, dari sisi kami. Indina ni mudah-mudah ilaih. Wa 'allamnahu, ini dah jumlah lain lah. Ini dah fi'il lain, di jumlah fi'il yang lain baru. Wa 'allamnahu, dan kami telah mengajarkan dia min ladunna ilmah. Itu jadi ilmu dalam keadaan mansub juga. Jadi apa yang diajarkan kepada Nabi Hidir itu ilmu. Ilmu itu daripada sisi kami. Ini yang min ladunna panggil mu'ta'alliq, yang berkaitan dengan fi'il ni. Jadi kalau nak faham, kita tahu alamnahu fi'il madhi hu, jadi lekat dhamir automatik jadi maf'ul. Kami telah mengajarkan dia. Ajarkan dia apa ni? Ilman. Apa mansub juga, dan juga maf'ulun bih jugalah, maf'ulun bih kedua. Dia setengah-setengah fi'il, macam ataina kami beri dia, alamnahu kami mengajar dia. Ada dua maf'ul. Pertama dhamir, keduanya ilma. Yang ni dhamir juga, lepas tu keduanya rahmatan. Okey? Jadi itu bagian kita nak punda faham. Dia ada fi'il, ada fa'il dalamnya, ada dhamir yang lekat jadi dia punya objek, dan ada isim dan keadaan mansub jadi objek kedua dalam jumlah yang sama. Okey? Itu. Okey? Right. Terus Puan Jainah silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala, dia telah berkata, lahu baginya Musa. Musa ni rafa ni. Jadi Musa yang berkata. Musa telah berkata. Bolehkah bolehkah At-tabi'uka, aku mengikut. Aku mengikut engkau. Aku mengikut engkau. Ala tu atas atas. Supaya tu'allimani,
tu'allimani, engkau ajarkan mengajar. aku. Kau mengajar. Kau Engkau mengajarkan mengajarkan aku. Ni aku. Ni aku. Mimma, dari apa yang ulimta kamu telah diajar. Rusda, petunjuk. Petunjuk. Ha. Kebaikan. Rusdan. Rusdan ni Rashid, Mursyid. Ni petunjuk. Rusdan ni jalan yang baik lah. Jalan yang baik. Jalan yang baik atau petunjuk. Okey. Musa telah berkata, bolehkah baginya mengikut engkau tu. Musa telah berkata kepadanya. Musa telah berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutmu? Ikut engkau, supaya engkau mengajarkan kepadaku apa yang telah diajarkan kepada engkau. Petunjuk tu kat mana pula? Atau engkau telah diajarkan tentang Rusdan. Rusdan tu petunjuk. Petunjuk. Dia jadi maf'ul lah. Okey, telah diajarkan. Jadi anta ni jadi dia punya naib fa'il. Sebab ni fi'il madhi majhul kan? Ulim fi'il madhi majhul. Itu dia diajar, kamu telah diajar. Engkau telah diajarkan tentang satu perkara yang baik, petunjuk. Ini Rusdan ada boleh itu petunjuk lah, maksudnya mereka yang ditunjuki Allah jalan yang benar itu panggil mursyid kan. Yang benar tu. Jadi okey, jadi sama juga macam ni, cuma sini Musa tak nampak maf'ul ke apa kan, tapi tengok pada konteks Musa ni harusnya dalam dia jadi fa'il pada qala. Tapi kerana dia hujung dia alif maksurah, dia tak fahami kan. Jadi Musa telah berkata kepadanya, lahu, hal attabi'uka, adakah atau apakah attabi'uka, aku mengikuti engkau dengan alasan ataupun ala atas apa, atas tu perkara, iaitu engkau ajarkanku, tu'allimani, engkau ajarkan aku. Ni mula dengan dhamma juga, tapi tu'allimani bukan fi'il mudhari' majhul juga ni. Tu'allimani. Kamu mengajarkan aku. Tak, rasa bukan ini. Jadi kamu mudhari'. Maklum ni. Kamu mengajarkanku, tu'allimani mimma ulimta, dari apa yang engkau telah diajarkan tentang kebaikan. Rusdan. Okey? Atau petunjuk. Tu'allimah ni sebab an tu dia jadi tu'allimah kan? Sebab dia an. Ya betul. Ni dia punya maf'ul lah ni. Dia punya maf'ul, dia punya dhamir. Dhamir jadi maf'ul. Ni tu saya lah. Jadi yang ulim tu sebab apa dia mati? Ulim tak memang fi'il majhul ulim tak? Ulim tak. Ulim tak. Majhul dia ulim tak. Sebab dia anta kan? Anta ulim tak. Okey. Ulim tak. Jadi mimma tu tak ada benda lah mimma tu. Mana? Mimma tu dari apa lah. Apa yang? Dari apa yang. Kau telah diajarkan tentang ya, ulim tak ni. Okey. Fi'il madhi majhul. Okey. Madhi. Kalau ada madhi maklum alim tak kan? Alim tak. Okey. Baik, terus okey, Haji Ismail sambung. Okey. Saya sambung Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala telah berkata, Qala sesungguhnya engkau, lan ni tidak kan? Tidak sekali lan tastati ni kau dapat bersabarlah, tastati kau akan mampu bersabar. Tastati ni fi'il mudhari' lah. Dengan mansub sebab lan tastati dia pada taat cinta untuk taat. Jadi engkau cari taat. Tak sekali kau akan dapat taat. Tu yang tastati sebab jadi tambah ya ni sebab apa? Mana? Tastati dia taat
to hamzah ain ke? To alif ain. Sebab to baris bawah. Huruf ilah tu tukar ya. Oh, okey. Tidaklah kamu bersabarlah. Okay. Ma ni lepas tu ma'iyah ni Ma'iyah. Besar ma'iyah ni bersama saya lah. Ma'iyah ni bersama aku lah. Bersama aku. Sabran, kesabaran. Jadi maksud dia Nabi Khidir tu berkata, Allah ni berkata, sesungguhnya engkau wahai engkau Musa ya, tidaklah sekali-sekali kamu dapat bersabar dengan dapat bertaat bersamaku sabaran. Jadi sabaran ni kira dengan keadaan sabar. Dengan keadaan sabar. Jadi sabaran ni jadi hal lah. Hal kepada tastati'ah. Yalah. Lepas tu ma'iyah ni ma'iyah jadi mutalikon lah. Mutalikon tak ada apa lah. Sebab ni ja. Ma'in. Ni kira ma'ah ja. Ma'iyah. Ya tak, ma'am isim bersama. Ma'ah. Zorah makan. Zorah makan kan? Ma'ah. Ma'iyah. Okey. Ma'ah. Kena mudah wilayah gitu. Yalah, betul lah. Tapi dia mutalikon dalam keadaan ni. Dia cuma menerangkan je. Mutalikon. Okey. Right? Ada soalan lain? Okey, Puan Zaitun sambung silakan. Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Kaifa dan bagaimana? Kaifa itu bagaimana? Tasbiru kamu ni fi'il mudhari. Cakap kuat sikit tak dengar. Kuat sikit. Puan Zaitun. Kaifa tasbiru kamu bersabar. Kamu bersabar ala atas malam apa yang lam tidak tuhito kamu meliputi muhitun yang meliputi muhitun kamu meliputi, kamu tahu dengannya, meliputi dengannya khubra apa yang tidak kamu tahu tentangnya. Ini khubra. Kalau ikut harfiahnya, apa yang tidak kamu meliputi dengannya khabar, berita. Dan bagaimana kamu boleh sabar, akan sabar. Khubra ni berita. Jadi gini. Sorry Nangina. Okey gini. Dan bagaimana kamu akan sabar, tasbihu fil mudhari' boleh tangkap akan. Dan bagaimana kamu akan sabar atas apa yang tidak kamu melipati dengan khabar. Jadi yang kamu mengetahuinya dengan sepenuhnya. Maksud cerita tu tak habis, cerita tu dia tak tahu apa. Jadi tak akan sabar. Maksud, faham tak? Halo? Dengar suara saya? Hilang. Ada. Faham. Faham Dengar tapi hilang. Ustaz dengar. Hilang. Okey. Ulang balik Ustaz, tak faham. Okey, gini. Dan bagaimana kamu akan sabar atas apa yang tidak kamu meliputi dengannya berita atau pengetahuan. Jadi memang sifat manusia yang bijak, sifat manusia yang mencari-cari, dia tak akan sabar dengan persoalan yang tak selesai. Itu maksudnya. Kan? Persoalan tu tak selesai. Dia tanya macam nanti akan berlaku, tiba-tiba Nabi Khidir rosakkan sampan atau perahu kan. Jadi kenapa dia buat ni? Dia nak jawapan kan. Tapi Nabi Khidir tak mau beritahu. Okey.
sampai habis selesai. Jadi itu yang itu yang jadi dugaan ujian pada Nabi Musa. Okey? Oh. Okey, terus sekolah. Silakan Puan Jaina. Qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'silaka amra. So telah berkata, Musa ni dia telah berkata, satajiduni, kamu akan dapati aku, muta tu satajiduni akan dapati aku, insya-Allah jika Allah kehendaki, sebagai orang yang sabar. Yang sabar. Sabiran fi isim fa'il kan? Sabiran yang menyabar. Yang jadi sabar. Okey? Wala seorang yang sabar. Wala dan tidak aksilaka amra. Aku akan lawan menderhaka. Maksiat melanggar perintah engkau, laka amra. Melanggar bagi engkau amran, apa perintah? Perintah lah. Perintah kan? Kan? Aksi amran laka. Dan tidaklah aku melanggar perintah bagi engkau. Itu yang diperintahkan yang aku melanggar perintah bagi engkau. Okey. Okey. Wala aksi amran. Jadi Nabi kata Nabi Musa jawab, satajudi sani akan tajidu kau dapati ni aku. Jadi kadang-kadang dia punya ana tu ni kadang-kadang ada macam tu'allimu mani. Okey, tak ada ya. Dia hazaf. Yang ni dia ada ya pula. Sebab dia tulis secara sebab dal tu tak disambung kan. Dia boleh jadi tu nun ya. Yang tadi mim nun. Ni nun ya. Tapi sama. Engkau dapati aku. Insya-Allah jika Allah kehendaki, sabiran, seorang penyabar. Seorang penyabar. Seorang penyabar. Wala a'si dan tidak aku melanggar bagi engkau urusan atau arahan. Amran. Okey? Ada soalan? Okey. Okey, silakan Haji Ismail. Sambung. Hilang suara saya. Qala fa okey. Silakan. Qala fa ini taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Qala ni dia berkata ni rasanya Nabi Khidir berkata kot. Qala telah berkata fa ini fa maka ini jika at-taba'tani jika kamu mengikut aku. Taba'tani fil madi lah. Jika engkau mengikut aku. Taba'tani ni maf'ul bih tani kan. Jadi maka lagi la tidak tasal tidak tasal tu dalam keadaan jazam kan? Jazam. La tu jangan. Bukan tidak silap. Jangan sebab dia keadaan jazam kan. Jangan engkau tas'adi ni mengikut kan. Jangan tanya. Soal tasal ni. Kau tanya aku. Jangan engkau tanya aku lah. Atas syai'in sesuatu pun lah. Lepas tu hatta lah kan. Hatta sehingga. Hatta sehingga adalah hatta sehingga uhdisa ni fi'il juga kan. Fi'il. Uhdisa fi'il madi uhdisa. Uhdisa. Mudare. Aku ceritakan. Aku beritahu. Aku menceritakan. Uhdisa fi'il mudare apa dia
Atas pada atas. Dan memang dia hatta mansub. Hatta Atas dimasukkan dia. Oh, jelah ni fi'il mudhari'. Okey. Hatta betul. Hatta dia haraf haraf mansub itu jadi uhdisa kan. Jadi uhdisa. Laka pada engkau darinya lah minhu darinya zikra peringatan atau pelajaran. Atau pelajaran lah. Jadi zikra ni jadi dia punya hal keadaan lah. Uhdisa lah agak Maf'ulun bih. maf'ulun bih pada uhdisa. Oh, maf'ulun bukan hal lah. Pengingatan. Yalah telah. Jadi uhdisa ni aku ceritakan. Aku ceritakan kepada engkau daripadanya pelajaran ni lah. Jadi dia punya terjemahan mafhum dia Nabi Khidir menjawab, sekiranya engkau mengikuti aku, maka janganlah engkau bertanya kepada aku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan halnya kepadamu. Atau cerita pelajaran. Okey. Atau pelajaran lah. Sebenarnya halim zikran kan pelajaran lah. Syarat kepada Nabi Musa tu tak boleh tanya. Sebab dia tanya. Itu yang dia beri warning awal-awal tu. Macam mana kau nak sabar satu perkara yang kau tak meliputi beritanya. Tidak mengetahui perkara sebenarnya kan. Itu bihin. Jadi itu dugaan bagi Nabi Musa lah. Jadi dia kata, jika engkau ikut aku, maka jangan kau tanya padaku tentang sesuatu pun sehingga aku beritahu kepada engkau darinya satu pengajarannya atau halnya lah. Okey? Right. Jadi zikron kat sini bukannya peringatan. Maksudnya dia boleh zikron, peringatan, pelajaran, lesson. Oh, jadi kalau yang perkataan zikir ni word yang sama lah. Yes. Sama zikir, sama. ingat. Cuma dia punya maksud dia lain lah. Dalam ni maksud konteks dia jugalah tu. Kena tengok konteks lah. Maksudnya yang dalam ni maksud dia pelajaran lah. Pelajaran. Okey. Okey, alhamdulillah. Ada soalan? Apa khabar Puan Kintan?